Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih menonton video ini. Terima kasih sudah bersama di dalam channel ini. Satu yang saya nak kongsi dengan kamu, yang saya rasa kamu semua pun mempunyai perasaan yang ingin tahu, seperti saya juga. Apa keadaan dan apa kabar Najib di penjara? Ramai yang tertanya-tanya, bagaimana bosku di penjara? Sudah pasti walaupun kita tahu kes mahkamah beliau dan juga kesalahan yang beliau tanggung sekarang, yang beliau sedang jalani sekarang, hukuman yang beliau sedang jalani, rakyat Malaysia masih tertanya-tanya, apa kabar bosku? Sudah pasti kita melihat beliau masih aktif di Facebook, tapi sebenarnya itu bukan beliau yang main telepon dia. Itu adalah admin bagi Facebook, Najib Razak. Tapi hari ini satu sumber mengatakan ini adalah keadaan terkini Najib. Saya sedikit gembira, sedikit sedih juga. Walaupun saya tidak kenal Najib, dia pun tidak kenal saya, tapi saya cuma nak kongsikan kepada rakyat Malaysia keadaan terkini Najib ataupun bosku. Tapi sebelum kita teruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini ataupun terkini daripada MH Daily, Puad cerita keadaan terkini Najib. Ini kenyataan daripada Puad Zarkashi. Katanya, cerita keadaan terkini Najib, Puad telah membuat satu kenyataan. Beliau nampak susut hanya baca surat kabar. Puad cerita keadaan terkini Najib. Nampak susut hanya baca surat kabar. Hari ini jumpa bosku di mahkamah. Alhamdulillah dapat berbual lama dengan bosku di mahkamah. Kebetulan kami berdua datang awal. Perbicaraan pula hanya bermula pada jam 10.15 pagi. Saya mulakan dengan bertanya kabar. Are you okay? Bosku amat ceria dan bersemangat walaupun nampak susut sedikit. Dia tidak dibenarkan menggunakan handphone. Bosku juga, Najib, mengikuti perkembangan di luar melalui surat kabar. Dia dapat surat kabar sehari lewat, bermakna dia dapat cerita yang sudah basi 2 hari. Kami berdua berbincang isu ekonomi dan isu semasa, termasuklah barisan kabinet kerajaan perpaduan. Dia berpesan, ingatkan ahli UMNO agar istiqomah, jangan risau dan bangkit semula. Melihat wajah bosku yang segar, saya yakin bosku akan kembali dan meneruskan perjuangan murni ini. Melihat gelagat saksi hari ini, amat wajar semakan kehakiman tahun hadapan dibuat secara online streaming. Jadi ini adalah kenyataan daripada Dr. Puad Zarkashi melalui Facebook beliau, di mana beliau telah berjumpa dengan bosku di mahkamah dan telah berbual lama dengan bosku. Dan mereka ini berbual lama sebab Puad dan Najib datang awal, dan perbicaraan pula yang bermula pada jam 10.15 itu memberi mereka peluang untuk berbual. Mereka bertanya kabar dan dilihat bosku amat ceria dan bersemangat walaupun nampak susut sedikit. Dan dia memang tidak dibenarkan menggunakan handphone. Jadi kalau ada apa-apa siapa-siapa pihak yang klaim mendakwa bosku Najib menggunakan telepon di penjara, itu adalah tidak benar. Mereka juga ada berbincang berkaitan isu ekonomi dan juga isu semasa, termasuklah barisan menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Beliau juga kata yang terakhirnya, melihat wajah bosku yang segar, beliau yakin bosku akan kembali dan meneruskan perjuangan murni beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah keadaan terkini Najib di penjara, di mana telah dinyatakan dan
telah dinyatakan semasa Dr. Fuad Zarkasi berjumpa dengan beliau. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Boleh komen di bawah. Tuan-tuan dan mama semua, apa kabar kamu semua? Satu berita hangat hari ini yang saya nak kongsi. Ada satu kabar angin yang mengatakan Ismail Sabri Yaakob dan juga Muhyiddin Yassin akan bekerja sama semula. Seperti yang kita tahu, mereka memang pernah bekerja sama. Dan pada hari ini, Ismail Sabri Yaakob yang juga Naib Presiden UMNO, adakah beliau benar-benar akan bersama-sama Muhyiddin untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sebelum saya teruskan berita dan isu hangat hari ini yang pasti menggemparkan Malaysia, tolong tekan butang subscribe, like dan share supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik di Malaysia. Satu berita daripada Malaysia kini yang bertajuk Pertemuan di Jakarta Ismail Sabri arah peguam saman fitnah. Siapa yang disaman nih? Ismail Sabri Yaakob akan mengambil tindakan undang-undang terhadap sebaran fitnah yang mendakwa dia merancang sesuatu dengan pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin di Jakarta baru-baru ini. Dakwaan itu tersebar gara-gara ketidakhadirannya dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 8 Disember. Kalau nak fitnah orang pun, biarlah munasabah sikit. Kalau dalam rekod immigration, saya tak keluar negara, maknanya saya dalam negara lah, menurut Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri. Saya sudah pun mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pemfitnah, katanya kepada Malaysia kini ketika beliau ditanya berkaitan dakwaan itu. Selain daripada Ismail Sabri Yaakob, Mahzir Khalid yang juga Naib Presiden UMNO tidak hadir dalam mesyuarat tersebut. Mesej di media sosial yang dikongsi berulang kali oleh individu yang tidak dikenali mendakwa Ismail Sabri dan pemimpin UMNO yang tidak hadir mesyuarat MKT UMNO pada malam itu berada di Jakarta dan sedang merancang sesuatu. Jadi satu mesej di media sosial yang tular, yang menggemparkan seluruh UMNO dan rakyat Malaysia juga, yang dikongsi berulang kali oleh individu yang tidak dikenali, mendakwa Ismail Sabri tidak hadir untuk mesyuarat MKT UMNO, tetapi berada di Jakarta dan sedang merancang sesuatu bersama Muhyiddin Yassin. Menggelarkannya sebagai langkah Jakarta, Muhyiddin juga dikatakan turut berada di sana. Malaysia kini juga sedang coba mendapatkan penjelasan Mahzir. Sementara itu, Ismail Sabri Yaakob berkata dia berada di Beira ketika mesyuarat MKT dan sedang makan nasi daun pisang bersama seorang wartawan veteran pada ketika itu. Lokasinya tidak didedahkan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya berpikir, kenapa Ismail Sabri tidak menghadiri majlis MKT UMNO itu, dan sepatutnya beliau memang perlu hadir karena majlis itu penting, mesyuarat itu penting. Tapi sebaliknya beliau berada di Beira dan sedang makan nasi daun pisang bersama seorang wartawan veteran pada ketika itu, dan lokasinya pula tidak didedahkan. Jadi menjadi tanda tanya lagi. Pada sebelah malamnya pula, kata Ismail Sabri, dia berada di kawasan Parlimen di Beira, Pahang, untuk perasmian perlombaan kereta pacuan 4 roda terkenal Rainforest Challenge International RFC. Dakwaan sedemikian bukanlah yang pertama kali. Ismail Sabri dan beberapa pemimpin Barisan Nasional sebelum ini turut didakwa dalam pertemuan tertutup bersama parti dari gabungan lain sebelum ini. Dan kabar angin itu seperti itu tersebar ketika BN dilihat terbagi kepada dua camp, antara menyokong kerajaan perpaduan dengan PH dan menyokong dan mereka yang tidak bersetuju. Jadi, apa komen Anda? Adakah benar Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin Yassin bekerja sama untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan? Dan sekiranya benar, adakah itu akan memberi kesan yang besar kepada kerajaan perpaduan hari ini? Sekiranya Anda mempunyai komen, tolong komen di bawah. Kita boleh berbagi pendapat. Teruskan bersama dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya.